A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada minggu yang seterusnya untuk siri kuliah online bersama saya dan juga Ustaz Sinar, di mana tajuk sesi pertama pada malam ini adalah memahami tentang penyakit ain. Okey, dibentangkan oleh Ustaz Sinar, manakala sesi kedua dibentangkan oleh saya sendiri mengenai tazkiyatun nas. Okey, so alhamdulillah peserta hari ini nampak semakin berkurangan. Baru ada dalam 11 orang peserta saja, 13 termasuk saya dan Ustaz Sinar. InsyaAllah kita akan meneruskan juga untuk kuliah malam ni. Tapi untuk minggu depan kita akan mempertimbangkannya lah. Kalau peserta hanya setakat 10 orang, kita berkemungkinan akan skip kelas lah. Okay. Kita kena tunggu ahli yang ramai lah, baru dia berpuas hati untuk kita teruskan. Okay. Tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar. Okay. Terima kasih Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada majlis kuliah kita malam ini. Ilmu-ilmu yang kita sampaikan ni adalah ilmu-ilmu tentang ruqyah syariah dan yang berkaitan yang biasanya disampaikan dalam kursus-kursus berbayar. Sama ada kursus yang sehari, 2 hari atau kursus yang setahun berbayar. Cuma kita sampaikan sedikit demi sedikit dalam bahasa yang mudah difahami oleh orang yang tidak ada latar belakang ilmu ruqyah. Dan kita sangkakan ilmu ini akan mendapat sambutan. Ahli di dalam grup kita ada 3.000 orang akan mendapat sambutan, kurang-kurangnya mungkin 100 orang. Sebab selama ini selalu orang bertanya, bila ada kursus ruqyah, bila ada kursus ruqyah, bila ada kursus ruqyah dikatakan terlalu jauh. Oh jauh, saya tinggal di, contohnya orang mungkin katakan saya tinggal mungkin di Kedah, kursus dibuat di Pahang, terlalu jauh nak pergi. Jadi kita adakanlah kuliah-kuliah mingguan dalam bentuk kuliah online agar kita dapat hadir walaupun jarak jauh. Memang yang terbaik hadir secara berdepan, nampak guru tu di depan mata. Tapi kedua terbaik secara video call lah, secara seperti Google Meet, sebab boleh nampak juga guru yang mengajar tu secara tidak langsung, hampir-hampir mirip kepada berguru secara berdepan, mendapat ijazah secara berdepan. Walau bagaimanapun itu terpulang kepada peserta yang akan menentukan kuliah kita ini berkembang berterusan adalah daripada peserta. Tanpa peserta tidak ada kuliah lah. Gitu. Jadi pada malam ini topik yang akan saya sampaikan adalah berkenaan memahami penyakit ain. Sebenarnya topik ini pernah kita sampaikan beberapa kali oleh saya juga dan juga Coach Kamarul Azli. Pernah disampaikan dan kami sampaikan sedikit demi sedikit, kupasan demi kupasan agar mudah faham. Sebab topik penyakit ain ini sangat luas dan mendalam, masih tidak difahami ramai di dalam masyarakat kita di Malaysia. Jadi kita buka sedikit demi sedikit, fahamkan sedikit demi sedikit. Jadi malam ini, walaupun dia seperti kuliah ulang kaji, mungkin itu yang tidak ramai, mungkin ada yang menganggap telah menghadiri sebelum ini.
Tapi setiap kali ada kuliah ulang kaji, biasanya ada penambahan maklumat, penambahan penerangan, ataupun dalam soal jawab ada persoalan baru, ada jawaban baru. Jadi dia bukan 100% sama dengan kuliah yang sebelumnya. Biasanya ada penambahan. Jadi walaupun kuliah ni ada berbentuk ulang kaji, tetapi ada penambahan yang bagus juga dihadiri orang-orang yang pernah menghadiri. Sebab kita lihat, kita tengok dari respon ahli, masih ada soalan-soalan berkenaan dengan penyakit ain. Jadi kita terangkan pada malam ini. Okey. Memahami penyakit ain, saya ada tajuk kecil tu, tajuk-tajuk terpilih. Sebab penyakit ain ini amat luas, amat dalam perbincangannya. Jadi kita sampaikan dulu topik-topik terpilih untuk peserta faham. Supaya akan datang bila dibincangkan lagi mendalam, basicnya, asasnya telah tahu. Tidaklah nanti kita membincangkan secara mendalam, advanced level, tiba-tiba keluar lagi soalan basic. Apa tu? Apa sebenarnya penyakit ain? Bagaimana penyakit ain berlaku? Tanya balik soalan basic. Jadi kita asas ni, foundation ni kita kukuhkan dulu, kita faham. Jadi kita bolehlah bincangkan lebih lanjut yang perkara-perkara lain. Jadi pada malam ini saya memang akan buat ulang kaji, tetapi fokus saya akan berbeza daripada yang dahulu. Ada fokus-fokus yang saya akan, topik-topik yang saya akan fokus, ada topik yang saya akan skip untuk malam ini. Yang telah saya sampaikan, saya mungkin akan ringkaskan. Saya akan uraikan lebih mendalam topik tertentu yang terpilih. Okey, seterusnya. Pendahuluan ni adalah yang saya maklumkan tadi, kita akan bincangkan topik-topik terpilih daripada skop yang luas ini berkenaan dengan ain. Dan memang ada uraian dan maklumat mungkin tambahan yang mungkin tidak ada dibincangkan sebelum ini pada kuliah-kuliah yang lalu. Okey, kita balik kepada basic. Apakah itu penyakit ain yang selalu ditanya oleh orang yang masih belum paham, yang belum mengetahui? Penyakit ain adalah suatu penyakit yang terkena kepada mangsa apabila seseorang melihat mangsa dengan perasaan hasad ataupun dalam bahasa Melayu dengki, atau dengan rasa kagum. Dan biasanya orang tersebut, orang yang mengenakan ain tu, kita gelar dia pelempar ain, akan melafazkan kata-kata berbentuk teguran atau pujian tanpa menyebut nama Allah. Maka mangsa yang terkena ain itu akan sakit. Penyakit yang berlaku ada berbagai bentuk. Penyakit ain ada berbagai bentuk, ada berbagai jenis. Untuk mudah faham, saya buat contoh-contoh praktikal. Seorang tu anaknya pandai, selalu skor dapat A, baru-baru keputusan SPM dapat, ataupun sekolah SPM lah katakan, bagus keputusan dan banyak orang puji. Oh, anak kamu hebat, anak kamu hebat. Oh, tak sangka dapat keputusan A-nya punya banyak. Lepas tu dia masuk universiti terus jadi bodoh. Gagal paper ni, malas belajar. Mungkin dia terkena ain daripada orang yang memuji. Dan kena ingat, kita sebut pelempar ain bukan orang sengaja. Dia bukan macam sihir, orang sengaja nak menghantar sihir. Tanpa sengaja pun dia boleh terkena ain. Diri sendiri boleh mengenakan ain. Kita seorang lelaki ni model, rambutnya lebat, selalu masuk iklan apa-apa, iklan pakaian dengan minyak wangi. Dia sikat rambut di cermin waktu pagi, dia kata, dia puji diri dia sendiri. Rambutku ni lebat macam rambut perempuan. Oh, inilah menyebabkan diriku semakin handsome, yang mendapat offer job untuk model iklan tu, iklan ni. Esok dia rambut dia berguguran, hampir-hampir botak. Dia mengenakan ain kepada dirinya sendiri.
Atau ibu bapa baru lahir baby, dia puji, terlalu puji, oh comelnya baby ni, picit-picit pipi, oh beratnya bayi ni, berat dari biasa, gebu. Esok lusa bayi itu nangis menjadi kurus. Itu adalah ain juga. Ataupun kita baru beli kereta, sama ada kawan yang puji atau kita puji kereta kita sendiri, tiba-tiba kereta yang bagus itu jadi rosak. Dan bila cek di mekanik tak pasti apa kerosakannya, macam mana jadi sumber kerosakan jadi rosak tu. Ain, kita buka bisnes, orang ada hasad dengki, dia tak perlu hantar sihir. Dia dengki dengan kita punya bisnes, dia kata mengganggulah bisnes kawan ni buka restoran dekat betul dengan restoran saya. Macam bagus sangat dia punya ni. Terus kita punya bisnes merudum. Tak orang datang sampai ada mungkin yang sangka sihir. Sebenarnya bukan sihir tapi kita kena ain. Itulah contoh-contoh apa itu ain. Kita pergi ke selanjutnya. Dan ain ini adalah benar, bukan direka-reka, bukan diandai-andai, bukan dibuat teori-teori, sebab ada hadis Nabi menerangkan. Ain ini adalah perkara gaib. Kita tidak tahu wujudnya satu penyakit yang dikenamakan penyakit ain. Kita hanya mengetahui apabila Rasulullah SAW memaklumkan kepada kita wujudnya penyakit ain ini. Jadi ia bukan direka-reka dan hadisnya hadis-hadis sahih. Yang kita rujuk hadis-hadis sahih. Jadi apabila hadis sahih keluar daripada mulut Rasulullah dan Rasulullah apa antara sifat-sifatnya yaitu sidik. Beliau baginda berkata benar, tidak pernah berbohong sehingga digelar Al-Amin. Orang yang sentiasa jujur tidak pernah berbohong. Jadi apabila Rasulullah memberitahu kita bahwa benarlah perkara itu, sebab Rasulullah tidak pernah berbohong. Jadi antara hadis-hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih mengatakan ain itu adalah sesuatu yang benar adanya. Ain itu adalah sesuatu yang hak. Hadis lain mengatakan kebanyakan orang yang mati dari umatku setelah takdir dan qada Allah adalah disebabkan oleh ain. Dan hadis ini perlu difahami dengan belajar lagi, tidak boleh difahami dengan melihat kepada teks hadis tanpa merujuk kepada ulama. Ada huraiannya bahawa ain ini masih termasuk dalam qada dan qadar Allah. Jadi kena faham, cuma kita tidak akan bincang panjang lebar tentang hadis ni. Perlulah berguru untuk tidak tersilap faham tentang hadis ni. Ain, orang mati kerana akibat ain adalah juga kerana qada dan qadar Allah. Bukan Allah takdirkan lain, orang takdirkan dia panjang umur, tiba-tiba dia mati kerana ain. Bukan begitu. Uraiannya panjang, jadi saya cuma bagikan hadisnya sahaja. Tadi terus untuk mengetahui. Jadi kita kena faham. Ada hadis mudah difahami. Sekali baca kita boleh faham. Ada hadis yang kita perlu rujuk ulama yang faham tentang hadis tersebut. Okey, seterusnya ain boleh memasukkan seseorang ke dalam kubur dan unta ke dalam kuali. Maksudnya ain ini boleh menyebabkan orang mati. Mati tetap qada dan qadar Allah, tetapi Allah ada takdirkan orang mati meninggal dunia kerana aksiden, dilanggar kereta. Ada Allah matikan ajal seorang tu dah sampai, Allah takdirkan kerana ia kena sakit COVID-19. Dan ada Allah takdirkan orang tu mati kerana ain. Jadi apabila seorang manusia terkena ain, dia mati, maka dia dikuburlah. Unta terkena ain, jadi sakit, sebelum dia mati, disembelih, masuklah dalam kuali, dimasaklah, masak gulai. Jadi itulah maksudnya ain itu boleh menyebabkan orang sakit yang boleh membawa maut. Dan seterusnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW pernah menyuruh saya untuk meruqyah,
yang disebabkan oleh ain. Di sini menunjukkan bolehlah meruqyah. Antara cara merawat ain adalah diruqyah. Ruqyah. Jadi itulah kaedah utama merawat ain adalah dengan diruqyah. Dan ada hadis, dan hadis inilah yang paling popular dalam membincangkan berkenaan ain, tetapi saya tidak memukakan hadisnya sebab ia panjang, hadis panjang, iaitu hadis Sa'al bin Unaif. Diringkaskan, Sahal mandi, ada sahabat nampak dia mandi, lepas tu dipuji tubuhnya yang gagah, yang cantik. Terus lepas tu dia keluar daripada tempat permandian di mungkin sungai atau telaga, dia meninggal dunia. Bukan meninggal dunia, dia sakit. Dia sakit teruk. Lepas itu berita itu dibawa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bertanya siapa yang mereka sangka mungkin menyebabkan ain kepada Sahal bin Unaif. Lepas tu orang tersebut disuruh berwuduk dan air wuduknya ditakung dan dimandikan Sa'al bin Unaif dan dia pun sembuh. Dari situlah hadis inilah munculnya cara merawat menggunakan mandian bekas air wuduk. Dan dia ada perbincangan yang panjang, nanti saya akan bincangkan perkara ini. Ini yang akan saya fokus, yaitu cara merawat penyakit ain. Seterusnya. Contoh-contoh penyakit yang diakibatkan oleh ain, saya tidak akan ulas panjang, sebab bukan ini fokus kita pada malam ini, dan pernah saya sampaikan kuliah ini. Antara dia, kita boleh tidak sadarkan diri, yaitu koma, lumpuh, stroke, tiba-tiba ulat banyak di dalam rumah, gangguan pada otak, pernafasan, kemandulan, dan sebagainya. Bagus soalan, ada soalan, memang kami ada share slide. Kalau ada yang tidak nampak, kalau dia pakai telefon mungkin ada masalah di handphonenya. Sebab setakat ini tidak ada, selain seorang belum ada yang mengatakan tidak nampak slide. Okey. Dan tapi kalau ada lagi yang lain tidak nampak slide, boleh maklumkan, nanti kita cuba cari penyelesaian sekiranya ada. Okey. Jadi saya sambung terus. Okey, memang ada slide. Diharap yang lain dapat melihat. Oh, semua tidak nampak. Okey, maaf. Saya belum share. Okey, saya belum share. Di skrin saya nampak sebab nota slide ini berada di skrin. Okey, maaf. Saya okey. Saya sangka saya telah tekan share nota slide, rupanya belum. Okey, sekarang dah nampak kan? Okey. Terima kasih mengingatkan saya sangka dah tekan share. Okey, sekarang kita sambung semula. Okey, tidak banyak juga ketinggalan dari segi nota slide sebab sebelum ini siapa-siapa yang mau bertanya boleh bertanya dahulu, type dengan type. Lepas tu nanti kita akan jawab. Type saja dulu, nanti kita akan tengok slide, kita akan tengok nanti soalan, nanti kita akan jawab pada sesi soal jawab. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia risau, dia takut lupa. Dia ada di fikiran dia ingin tanya, lepas tu berlalu ceramah kuliah, tu dia pun lupa soalannya. Jadi boleh type, tapi kita akan jawab kemudian. Okey, jadi kita tadi daripada definisi, lepas tu kita pergi kepada hadis Nabi, dan kita contoh-contoh penyakit yang diakibatkan oleh ain. Kita sekarang berada pada tajuk ini, contoh-contoh penyakit yang diakibatkan oleh ain, dan saya tidak akan go through semua. Boleh baca nanti apabila saya share slide. Kita akan teruskan tanda-tanda terkena penyakit ain.
Ada tanda-tanda umum seperti tidak bersemangat, tangan dan kaki kesemutan, wajah menguning atau pucat atau suram, dan kita tidak akan go through ini satu persatu. Seterusnya kehilangan harta benda dan barang dagangan antara tanda-tanda umum, kita akan pergi ke seterusnya. So, fokus saya nanti kepada rawatan dan jenis-jenis ain serta rawatan. Oke, seterusnya tanda-tanda semasa dan selepas diruqyah. Apabila diruqyah, inilah sebahagian dari tanda-tandanya seperti dalam slide diruqyah. Banyak menguap, keluar air mata, menangis, mirip petanda orang yang kena sihir pengasih. Orang kena sihir pengasih pun biasa boleh keluar air mata. Dia tidak ingin menangis tapi dia keluar air mata. Begitu juga kalau orang terkena ain, antara tandanya akan menangis tanpa disadari. Maksudnya keluar air mata tanpa dia sadari. Tubuh bergetar, banyak sendawa. Saya tidak akan go through ini satu persatu sebab pernah dikuliahkan yang lalu. Sebab kuliah pada malam ini pula kita akan fokus kepada jenis-jenis ain dan cara rawatan ain. Kesimpulan daripada tanda-tanda tadi itu, kita boleh simpulkan bahwa tanda-tanda penyakit ain mirip tanda-tanda terkena sihir. Mungkin sesiapa yang telah bertahun-tahun sakit, jumpa peruqyah ni, perawat ni dikatakan kena sihir, jumpa perawat ni dikatakan sihir. Mungkin sebenarnya tuan-tuan, puan-puan bukan terkena sihir. Sebab petandanya mirip. Mungkin puan terkena ain. Bila terkena ain, rawatlah ain. Sebenarnya kalau kita baca ruqyah, boleh juga merawat ain. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, mungkin antara yang perlu diubah, sesuai sedikit rawatan ruqyah itu, yaitu orang yang meruqyah itu kena pasang niat di hati bahawa ia juga merawat penyakit ain. Dia berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit ain. Sebab mungkin selama ini anda yang dibuat sihir asyik cari buhul sihir, tidak jumpa. Sebenarnya memang tidak jumpa buhul sihir sebab bukan sihir. Ubah sejak niat, tambah niat untuk rawatan ain, berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah sakit ini penyakit ain. Baca ayat ruqyah yang sama, insya-Allah mungkin di situlah kesembuhan akan bermula dan nampak. Jadi kena ingat tu, tanda-tanda penyakit ain mirip tanda-tanda terkena sihir. Seterusnya, jenis-jenis penyakit ain. Ini saya ingin dedahkan permulaan, introduction, supaya jangan ada yang terkeliru, jadi bingung. Saya katakan, kalau ain ini ringkas saja, kita sebut ain macam yang sebut dalam definisi tadilah. Tapi orang yang mengkaji mendalam, contohnya peruqyah di tanah Arab, di Mesir, ada yang mengkaji secara mendalam, dia membagikan ain ini kepada berbagai jenis. Contohnya ada ain, ada yang disebutkan ain, ada disebutkan hasad, ada disebutkan ghibtah, ada nazrah, ada nafs dan berbagai lagi. Kita tenang-tenang saja. Orang yang baru belajar, tenang-tenang. Janganlah bingung dengan istilah-istilah ini. Belajar dulu basic, foundation dia. Belajar dulu yang basic, yang senang difahami. Itu nanti boleh belajar kemudian. Kalau kita terus belajar ni nanti nafs, apa itu nafs? Ada sama kata yang dikatakan tazkiyatun nafs. Atau yang di dalam topik ini nafs ni berbeza. Jadi panjang. Jadi belajar dulu yang tenang-tenang, belajar dulu yang asas, yang foundation. Dia punya foundation sudah kukuh, barulah belajar lagi lebih mendalam. Sehingga ada seorang peruqyah muda dari Semenanjung, saya respect pada waktu peruqyah. Dia sendiri message saya, dia bagi tahu nota-nota dia ada. Saya sangka dia ingin buat kuliah kepada, sebab dia boleh berkuliah, dia memang ada latar belakang agama. Dia tanya saya, nota-notanya tu loh sangat komprehensif. Jadi saya nasihatkan kepada dia, kalaulah ingin mengajar orang, jangan dulu masukkan seperti dalam nota tu.
Ajar dulu yang simple-simple. Kalau nak bincanglah ain ada beza, asad berbeza dengan ain, ada lagi gipta berbeza dengan ain, nazra lain lagi, nafs lain lagi. Jadi nanti orang akan bingung. Ajar dulu yang benda-benda simple. Apa itu ain? Kenapa orang boleh kena ain? Walaupun ciri-cirinya tanda-tanda macam kena sihir, tapi mungkin itu ain. Benda-benda begitu. Yang praktikal, yang orang awam boleh faham dan boleh amalkan apa-apa amalan yang boleh merawat dirinya. Jadi jangan dulu diajar yang berbagai istilah nanti yang boleh menambah membingungkan, bukan lagi menambah kefahaman. Jadi kita akan terangkan beberapa jenis ain yang mudah faham. Dan seterusnya yaitu ada sekurang-kurangnya 5 jenis ain yang dasarnya, asasnya, penyakit ainnya. Yaitu ada penyakit ain yang mematikan. Ada hadisnya kan, mengatakan orang boleh mati apabila terkena ain. Dia ini ain ini cepat. Orang tengok sekarang dengan ada perasaan hasad atau kekaguman, orang yang dia tengok tu sekarang juga boleh jatuh, rebah, pengsan atau sakit, antar ke hospital. Boleh sesak nafas, boleh kena antar pergi emergency room. Atau boleh mati dalam beberapa jam, esoknya boleh mati. Minggu depannya boleh mati. Jadi ain boleh mematikan. Itulah ada orang mengatakan ain lebih bahaya daripada sihir. Seterusnya ada penyakit ain yang membuat cacat tubuh. Dia tiba-tiba orang tu jadi buta. Tiba-tiba orang tu jadi pekak. Tiba-tiba orang tu jadi lumpuh. Begitu. Dia kesan dia begitu. Boleh menjadi cacat. Jadi buta contohnya begitu. Seterusnya penyakit ain boleh membuat sakit. Nanti kita akan huraikan lebih lanjut. Ada huraian sedikit lagi tambahan untuk penyakit ain yang boleh membuat sakit nih selepas ini. Ada pula penyakit ain yang terkait waktu atau keadaan. Orang itu cergas, sehat, mungkin seorang dokter, mungkin seorang lawyer, atau seorang profesor, pensyarah, tiada masalah, tiada apa-apa kita masalah. Tapi dia akan jadi sakit pada waktu tertentu. Contohnya pada waktu maghrib sahaja, atau waktu asar saja, ataupun dia hanya akan jadi bingung, jadi tekanan, kena stres, kena tekanan depresi apabila berada di rumah. Apabila di rumah dia jadi bingung, dia jadi sakit. Tapi bila dia keluar rumah dia sehat. Dia pergi kerja, dia pergi mengajar, dia sehat. Itu yang maksudnya ain yang terkait dengan waktu atau keadaan. Seterusnya penyakit ain akibat kekaguman. Ain umumnya adalah ada orang merasa dengki. Jadi dia tengok seorang tu pandai, terus dia kata macam bagus sangat dia ni, keputusan SPM bagus. Terus orang tu kemudian jadi bodoh. Tu jadi lembab, jadi bodoh, malas belajar dan begitu. Itu ain kerana orang tu dengki dengan orang tu. Tapi ada juga ain kekaguman. Contohnya orang yang mengenakan ain kepada anaknya, kepada dirinya sendiri. Dia kagum dia punya rambut lebat, rambutnya gugur. Dia kagum dengan anaknya, esoknya anaknya asyik menangis saja. Ain dari, atau dia tayang anaknya, dia artis tayang gambar anaknya di media sosial, dipuji-puji, anak dia jadi sakit. Itu penyakit ain akibat kekaguman ataupun disebut ghibtah. Jadi selepas ni para sahabat peserta tahu dah. Kalau ada tiba-tiba dengar orang sebut ghibtah, tahulah rupanya itu ain akibat kekaguman. Sebab ada orang bagi ceramah tapi dia tidak huraikan, dia sebut ghibtah, dia sebut macam-macam istilah-istilah kan, tapi dia tidak terangkan. Jadi kita pun yang belajar tidak faham apa dia sebut itu, kita pun lupa ayat perkataan itu, istilah itu, sebab tidak dihuraikan. Jadi sekarang kita akan tahu kalau ada dengar disebut ghibtah bermaksud penyakit ain akibat kekaguman, bukan akibat hasad dengki. Oke, seterusnya
jenis penyakit ain yang membuat sakit. Yang tadi itu kita huraikan sedikit lagi tambahan. Ada beberapa jenis penyakit yang membuat sakit nih. Ada penyakit ain yang menyebabkan rasa nyeri atau rasa ngilu begitu dan sakit pada tubuh. Termasuk seperti kejang tubuh, krem, lumpuh, panca indera tidak berfungsi, tiba-tiba buta, tiba-tiba peka. Yang ini kadang kalau kita pergi hospital memang tahulah, oh cek mata, oh kamu punya urat saraf begini itu sebab kamu buta sekarang, tidak dapat melihat. Tapi dokter pun tidak boleh explain bagi penanya kenapa tiba-tiba urat saraf itu jadi bermasalah terus buta, ataupun tiba-tiba lumpuh, pergi ke dokter, pergi ke hospital, boleh dihuraikan. Oh kamu ni lumpuh sebab dia begini, urat saraf kamu ada masalah dan boleh dihuraikan. Itu pun ada antaranya diakibatkan oleh ain. Kedua pula penyakit yang ganjil. Yang pergi ke hospital pun tak tahu apa, tengok macam baik tapi tak tahu kenapa. Katakan tiba-tiba orang tu tekanan darahnya turun, tapi bila dicek semua tidak ada faktor-faktor kesihatan yang sepatutnya boleh menyebabkan tekanan darah dia turun, contohnya. Jadi itu yang penyakit ganjil. Dan kadang-kala orang selalu buat andaian asal penyakit ganjil sihir. Kena sihir oleh rakan sekerja, kena sihir oleh ini orang-orang sekampung. Sebenarnya mungkin tidak ada kaitan dengan sihir, tapi sebenarnya adalah ain. Jadi ini adalah sakit yang diakibatkan oleh ain. Ada yang boleh dihuraikan dari sudut medik, ada tuh yang memang ganjil. Yang kalau orang tidak ada pengalaman, kadang-kadang dia cepat buat keputusan, ataupun perawat yang ingin buat bisnis kan, dia terus cakap sejalah sihir nih. Ataupun oh ini ada gangguan saka nih, jadi satu saka nak dibuang bayar RM1,000, 2 ekor saka RM2,000 dan sebagainya. Jadi kena paham, kita kena tambah ilmu supaya kita jangan cepat tertipu dengan perawat-perawat yang cuba menipu. Kalau nak bayar duit, bayarlah kepada kami, bagilah sumbangan sebab kami agar kami boleh meneruskan kuliah-kuliah ini. Daripada pergi merawat bayar RM5,000 perawat kena tipu saja. Seterusnya. Ini yang saya coba fokus cara perawatan penyakit ain. Cara perawatan penyakit ain saya bagi yang dasar, yang basic, yang foundation dia. Saya tidaklah akan yang lain itu nanti belajar sendiri atau kemudian lah. Saya tidaklah nanti mau menceritakan bahawa dalam buku ni baca melaungkan Allahu Akbar 3 kali pun itu adalah salah satu cara untuk merawat ain. Nanti jadi bingung, nanti jadi banyak persoalan. Kita pergi yang basic dulu. Ini 3 perkara nih, yaitu pertama simple, baca ayat-ayat ruqyah. Kalau ada orang sakit bertahun-tahun, sudah 12 tahun dia kata tidak baik, berapa perawat, coba cari peruqyah. Coba jumpa Coach Kamarul Azli, coba jumpa Ustaz Ahmad Salim. Mungkin sebab salah fokus. Sama ni asyik fokus sihir rupanya kena ain. Dan cara penyelesaiannya simple saja, tukar niat berdoa kepada Allah agar penyakit sakit disembuhkan, bukan dari sihir tapi daripada penyakit ain. Sekiranya ada penyakit ain, semoga Allah sembuhkan dia penyakit ain. Selesai masalah, lepas tu dia sembuh. Rupanya itu perawat tiada pengalaman. Selama ini perawat dia hati dia asyik nak merawat sihir saja. Jadi pertama cara rawatannya membaca ayat-ayat ruqyah. Perawat membaca ayat ruqyah kepada kita, atau kita baca sendiri, atau anak kita sakit kita bacakan kepada anak kita. Cara-cara macam mana baca, macam mana merawat, ada kuliah-kuliah sebelum ini telah diajar. Kalau masih tidak faham ataupun ada yang miss kuliah tu, insya-Allah kita boleh buat lagi kuliah-kuliah ulang kaji dengan syarat peserta tu ramailah. Kan kita dalam ahli dalam grup Telegram Rawatan Islam 3,000. Jadi datanglah.
Tidaklah kita bilang 3,000 pernah hadir sebab memang tidak mencukupi. Maksimum kalau saya tidak silap Google Meet ni 250 orang atau 500 kalau saya tidak silap. Hadirlah 50 orang ke kan. Begitu. Hadir. Sebab untuk diri sendiri juga, terutama untuk pesakit, keluarga pesakit. Jadi paham. Tidak dapat yang terbaik belajar berdepan, belajarlah berdepan secara online. Okey, seterusnya mandi air ruqyah. Mandi air ruqyah ni ada dua keadaan. Satu, kita mandi air ruqyah, perawat baca ruqyah, hembus nafas ke air tu kita guna untuk minum, kita guna untuk mandi. Ataupun ambil air wuduk orang yang mengenakan sakit ain tu, air wuduknya itu boleh dimandi begitu saja, boleh dibacakan ruqyah juga, lepas tu kita mandi. Setelah kita mandi biasa dengan sabun, kita mandi, letak dalam besen dan baldi, kita ambil gayung, simbah ke atas kepala mandi. Dan minta maaf kalau saya ada istilah-istilah saya ni yang saya sangka istilah ni biasa saya guna, tapi di Semenanjung mungkin berbeza. Tapi saya rasa sama lah. Kalau di sini baldi, saya rasa di Semenanjung pun baldi, gayung di sini pun maksudnya gayung je. Tapi kalau ada yang tidak paham nanti boleh tanyalah, mungkin boleh type dan sebagainya. Nanti kita akan tanya, type dulu. Kalau kuliah belum habis, tanya dengan type. Dengan type, kalau kuliah telah selesai, masuk sesi soal jawab, baru boleh tanya dengan resen, terus tanya secara lisan. Okey, seterusnya sebab kita ada 2 kuliah, jadi selepas kuliah saya ini ada kuliah Coach Kamarul, teknik iktiham. Ini yang saya ingin fokus, teknik iktiham. Teknik iktiham ni adalah panjang perbahasannya, kita tidak akan uraikan terlalu panjang lebar. Kita akan huraikan secara ringkas dalam bahasa mudah faham. Teknik ini ada diperkenalkan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad As-Sadan, seorang peruqyah senior di Tanah Arab. Dan teknik iktiham juga ni diulas dan dijelaskan oleh Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani. Dia ni banyak dia punya huraian perincian dia, tapi kita ambil yang basic saya dulu supaya kalau nanti peserta dengar ada orang sebut iktiham orangnya fahamlah apa benda tu yang disebut orang tu. Okey, apakah teknik iktiham? Teknik iktiham adalah orang yang tertimpa pengaruh ain, katakan dia lumpuh, cuba mengingat kejadian-kejadian sebelum dia tertimpa ain. Katakan dia sehat, dia cergas, seorang ahli sukan. Jadi sekarang dia lumpuh, baru juga lumpuh. Jadi dia kena ingat bila dia start lumpuh. Seminggu lalu, 2 minggu lalu, bulan yang lalu, waktu tu dia berada di mana? Dia sedang bercuti, dia outstation kerja di satu negeri lain, atau lepas dia balik daripada kerja, atau lepas dia singgah di satu tempat tu, dia balik sehari 2 hari, lepas tu dia lumpuh, dia kena ingat semula. Lepas dia ingat satu persatu. Dia start lumpuh waktu dia berada di sini, di tempat kerja. Dia ingat siapa orang di tempat kerja dia waktu tu. Waktu tu apa berlaku? Baru dia mendapat surat kenaikan pangkat, tu dia dipuji oleh kawan-kawan dia. Ada ingat kawan dia si A ada memuji dia begini, si B ada memuji dia, si C ada memuji dia tanpa mengucapkan bismillah atau tanpa sebut nama Allah. Dia kata, kau ni asyik, kau saja jadi favorite bos. Kami dah berapa tahun kerja tak ada naik pangkat. Mungkin siapa yang bila bermulanya kejadian kita kena sakit ain tu di mana dan siapa yang ada waktu tu. Lepas tu setelah kita agak kemungkinan si A yang menimpakan ain, kena ingat tak mungkin orang menimpakan ain ada masanya bukan dia sengaja. Macam contoh kita menimpakan ain kepada diri kita sendiri atau kepada kereta yang kita baru beli. Kita bukan sengaja. Kita nak kereta baru beli itu kita nak dia dalam condition yang paling baik. Kalau kita baru beli kan, kalau boleh tak tercela sedikit pun tak nak kan. Jadi kita tidak berniat tapi dah terkena. So, penyakitnya begini, dia tidak perlu memerlukan niat. Jadi bila terkena, bukan kita ingin untuk kita cari pasal, kita marah orang yang mengenakan kita penyakit ain,
Tapi apa yang sepatutnya berlaku, kalau orang tu kita tahu, kita punya sahabat karib, boleh dirunding, kita minta dia berwuduk, ambil air wuduk dia, dan kita mandi dengan air wuduk dia tu. Setelah kita mandi biasa bersabun apa, kita masukkan air wuduk tu campur ke dalam baldi yang berisi air lain, sebab air wuduk kan sedikit. Ada orang kata tidak perlu campur, ada orang kata perlu campur. Ini banyak perbahasan, jadi kita ringkaskan saja. Kalau nak perbahasan lebih lanjut, perdebatan, itu nanti kaji sendiri. Yang kita ajar yang basic dia, jadi kita campurkan air supaya dia ada banyak sikit, air yang wuduk tu kita mandi, ambil gayung, mandilah. Atau orang lain mandikan. Contoh anaknya sakit, anaknya dimandikan. Tapi kita kena paham-paham. Nah, kalau baby berapa bulan takkan dudukkan dia di kamar mandi gayung begitu. Mungkin baby kita lap dengan tisu kah, dengan tuala kah. Kita guna akal fikiran lah apa yang sesuai. Jadi itulah teknik ittiham. Nampak senang tetapi susah dipraktikkan sebab ada satu perkara. Orang mau berikah dia air wuduk dia. Dan kalaulah orang yang mengenakan ain itu bukan orang Muslim, Chinese ke apakah, yang kemungkinan dia kena ain kan kepada kita. Takkan suruh dia minta ambil wuduk, dia tidak tahu ambil wuduk. Dan lagi masalah utama, ada orang akan rasa marah menuduh kita, sebab dia tidak faham apa itu ain, dia akan anggap kita menuduh dia mengenakan sihir kepada dia. Jadi dia ada dua keadaan. Kalau keadaan yang boleh kita dapatkan kerjasama pelempar ain itu, jadi kita tinggal jumpa dia, minta ia mengambil air wuduk untuk diberikan kepada pesakit. Air wuduk itu dicampur air dalam baldi, lalu pesakit mandi. Tapi sekiranya pelempar ain itu tidak dapat dipastikan atau tidak mau, kemungkinan besar kita tahu dia tidak akan kerjasama ataupun kita tidak dapat pastikan. Kita ingat-ingat di pejabat, jangan-jangan bos kita sendiri yang kena ain. Tapi mungkin juga rakan sekerja kita bernama mungkin juga rakan sekerja kita bernama B. Tapi yang kita fikir kemungkinan besar bos, sebab bos pada hari yang sehari sebelum lumpuh tu, bos tu yang paling banyak bergurau dan memuji kita. Tapi nak bercakap dengan bos, takut kena marah pula, takut nanti bos pecat, bos nanti tuduh kita bos nanti katakan kita menuduh dia mengenakan sihir. Jadi untuk menjaga silaturahim, menjaga jangan ada selisih faham, ada tekniknya yang diajar oleh para peruqyah. Dalam buku ini pun ada diajar, yaitu contohnya kalau kita rasa rakan sekerja kita, tapi kita tahu rakan sekerja kita ni panas baran, kita suspek, kita syak dia. Tapi dia seorang panas baran, kalau kita cakap, boleh bagi air wuduk sebab mungkin saya terkena ain oleh kamu, dia marah. Jadi apa kita gunakan? Tanpa pengetahuannya, kita ambil kain, sapu tangan, kita lap atau sapu di mana dia pernah duduk atau pegang. Katakan di pejabat dia pernah pegang tombol pintu pejabat, kita ambil sapu tangan tu sapu di tombol tu. Walaupun ada 10 orang pegang, no problem. Atau dia ada duduk di sofa atau di tempat duduk kerja. Dia dah pulang dah. Kita lewat sikit pulang. Kita ambil sapu tangan tu, sapu di tempat duduk tu. Tempat dia duduk. Tapi ingat, macam contoh, kalau di tempat kerja ada kamera CCTV, kena berhati-hati. Jangan pula nanti timbul fitnah, orang tengok CCTV, orang menganggap kita cuba menyapu sesuatu benda sihir untuk dikenakan kepada sahabat kita, kepada rakan sekerja. Jadi berhati-hati. Jadi kena guna kebijaksanaan. Ini sebagai satu contoh alternatif. Jadi ada orang pun macam contoh kita jemput orang tu hari raya datang ke rumah kita kah? Kita bagi dia makan kurma. Kurma apa? Ada biji kan? Biji tu dia letak atas meja. Dia balik, kita ambil biji yang dia kurma yang dia makan tu, biji tu yang kita rendam di dalam baldi bersih air. Ataupun sapu tangan yang kita telah sapu di mana tempat dia berpegang, kita rendam di dalam air. Air tu kita boleh bacakan ruqyah juga, ataupun kita tanpa baca ruqyah pun boleh, dengan baca ruqyah lagi bagus.
kita mandilah dengan air rendaman sapu tangan tuh, ataupun rendaman biji kurma, ataupun kita jemput sahabat kita, contohnya hari raya, dia minum. Lepas dia balik, jangan dulu cuci itu air yang gelas yang dia minum. Di mana yang kemungkinan bibir dia minum tuh, kita ambil sapu tangan, kita sapu di setiap tepi itu cawan, gelas. Lepas tu, itu kita guna untuk rendam. Tak dapat gading, tanduk kerbau pun berguna juga. Kalau tidak dapat yang terbaik, minta orang tu sukarela bagi, kita boleh guna dengan cara tu sapu. Dan tak ada masalah. Kita sapu di sofa, sedangkan beberapa di tempat tu beberapa orang duduk, orang lain pun ada duduk. Tidak ada masalah. Pernah ditanya soalan-soalan begini. Atau di tombol tu, tombol tempat kerja, tombol pintu, berapa banyak orang pegang. Tak ada masalah. Yang penting orang yang kita siap ada mengenakan ain pun, dia pun pegang situ. Kalau kemungkinan kita sendiri mengenakan ain ke diri kita sendiri, kita ambil wuduk, air kita tada air wuduk yang kita ambil itu, kita gunakan untuk mandi kepada diri kita sendiri. Itu secara ringkas tekniknya. Sapu tangan kering pun boleh, tidak semestinya basah. Oke, nanti kita akan jawab soalan-soalan itu, boleh type nanti kita jawab. Jadi begitulah ringkasan dia. Yang ini saya tidak akan sentuh, itu boleh baca sendiri nanti bila saya share di grup Telegram nota slide ini, ini ya senarai ayat-ayat yang boleh dibaca untuk penyakit ain. Boleh dibaca semuanya 47 kelompok ayat ataupun dipilih beberapa ayat. Jadi saya tidak akan huraikan, dan panduan-panduan apabila membaca ayat ini ada dalam nota slide ini, saya tidak akan huraikan. Dan itulah saya tumpukan tadi kepada jenis-jenis sihir dan cara rawatannya. Jadi setakat itu saja kuliah saya berkenaan memahami penyakit ain. Semoga siapa yang belum paham akan dapat paham. Siapa yang pernah mengikuti kuliah-kuliah sebelum ini mungkin ada semoga mendapat tambahan ilmu lagi pada penerangan kali ini. Jadi setakat itu nota kuliah saya setakat ini. Ada soal jawab, nanti kita akan jawab pada sesi soal jawab selepas kuliah Coach Kamarul. Tapi boleh type awal-awal sekiranya takut terlupa, atau nanti boleh tanya secara lisan, angkat raise hand, angkat tangan apabila masuk sudah sesi soal jawab. Dengan itu tamatlah sudah kuliah saya berkenaan tajuk memahami penyakit ain. Akan saya serahkan kepada moderator kita, Coach Kamarul Aziz. Silakan, Coach. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sinar kerana telah memberikan kuliah untuk sesi yang pertama tadi mengenai siri ain. Perihal tajuk ain ni pun sebenarnya kita dah ulang, saya sendiri pun bagi kuliah ain dah masuk 2 kali rasanya. Ustaz Sinar pun juga dah bagi masuk kuliah ain juga 2 kali rasanya. So secara umumnya seingat saya kuliah ain ni dah pun dibahaskan almost 4 kali kita buat sesi kuliah online. So saya boleh simpulkan bahawa siapa yang masuk kuliah ain kalau keempat-empat kelas tersebut, bagi saya sepatutnya mereka sudah faham dan jelas. Tapi itulah seperti yang Ustaz Sinar maklumkan, ahli grup kita ada 3,000. Saya pun tak expect 3,000 untuk hadir kuliah online, tapi at least kurang-kurangnya kalau boleh saya dapat 50 atau 100 peserta pun sudah cukup memadai lah. Dan saya juga tak putus menerima WhatsApp yang kata nak belajar menjadi perawat. Okay? Nak belajar menjadi perawat, nak belajar untuk berubat, nak jadi anak murid saya. Nak belajar ni dia bukan hanya semata-mata kita hadir kursus 1 hari dan terus menjadi perawat. Okay? Dia memerlukan masa, memerlukan kefahaman yang tinggi. Untuk saya juga dan Ustaz Sinar berani untuk bercakap, memberi sedikit kuliah
dan taklimat di hadapan orang bukan juga sesuatu perkara yang mudah. Kami kena betul-betul fahami masalah tu. Dan saya sendiri juga, kalaulah saya ini memang tidak layak untuk memberi ceramah ataupun menyampaikan kuliah, sudah pasti Ustaz Sinar juga tidak akan bekerjasama dengan saya. Walaupun kami secara umumnya kalau dari segi legal, kami dua-duanya bukanlah perawat yang berdaftar dengan kerajaan. So maksudnya juga dia isu perawat, kelayakan ni banyak isu dia. Adakah benar perawat yang ada sijil itu layak? Apa yang menunjukkan perawat itu layak? Dia sebenarnya tak ada satu jawapan yang betul-betul tepat. Kalaupun tuan-tuan ada sijil, banyak sijil, tapi tuan-tuan tidak pernah merawat, tidak pernah berjumpa dengan pesakit, maka tak jadi juga. Okey. Dan untuk menyampaikan ni bagi saya tak susah mana, sebab setiap kali tuan-tuan pergi kursus mana-mana memang pihak penganjur akan beri slide. So dengan slide tu sepatutnya tuan-tuan boleh guna untuk buat kursus lain, untuk buat seminar lain menggunakan slide-slide itu. Mungkin hanya ubah suai sikit-sikit menjadi slide sendiri, tak ada masalah pun. Tapi yang menjadi satu masalah adalah biasanya adalah dari segi sesi soal jawab, bagaimana kita nak menjawab persoalan, bagaimana nak menjelaskan sesuatu isu tu supaya faham. Okey. Sebab tu kadang-kadang saya selalu pesan kepada mana-mana seminar saya, kena rajin-rajin masuk banyak seminar, banyak guru, lain pendekatan. Okey. Misalnya saya tak nafikan Ustaz Solihin antara perawat yang memang perawat muda yang baru, yang memang bagi saya berkelayakan, dan beliau memang seorang ahli dalam bidang Al-Quran, beliau memang bertaranum pun sedap, okay, dan beliau pula memang keahlian beliau dalam bidang imam dan sebagainya. Manakala saya pula, saya bukan seorang ustaz, background saya juga seorang jurutera dan saya juga masih bekerja sebagai jurutera. So walaupun pendekatan kami berbeza, itu saya boleh katakan. Okay? Mungkin dari segi kekuatan Ustaz Solihin adalah dari segi kekuatan Al-Qurannya, taranumnya, bacaannya, hukum hakam bab agama Islam yang lainnya, tauhid dan fiqahnya lain juga, tasawufnya mungkin dia lebih baik. Tapi saya pula background saya adalah engineering base, so bab sains, mungkin pendekatan saya sedikit berbeza, tapi alhamdulillah apa yang saya nak sampaikan biasanya untuk bagi orang faham. Okey, mungkin kekuatan saya bukan di atas bab dalil, mungkin kekuatan saya bukan bab hadis, saya tak hafal dalil-dalil, saya kurang hafal hadis-hadis, tapi biasanya saya akan cuba memperjelaskan atau membahaskan isu tu supaya tuan-tuan faham. Sebab kerja saya sebagai seorang engineer, saya memang selalu buat presentation dan saya kena buat bagi presentation supaya klien faham dan accept proposal saya. So maksudnya apa juga keadaan saya kena buat sampai klien faham dan terima. So sama juga tuan-tuan yang mana ikut kuliah ni, saya consider sebagai klien saya kena menyampaikan ilmu dan sebagainya supaya tuan-tuan faham apa yang saya nak sampaikan. Okey, itu secara umum. Sebelum tu juga saya malam ni saya sebenarnya tak begitu bersemangat untuk memberi kuliah. Saya ceritakan sikitlah untuk ahli dalam ni. Pagi tadi mak saya dikejarkan kembali ke hospital wad kecemasan di Perak. Tapi buat masa ni saya tak balik Perak lagi untuk hari ni sebab saya baru je balik last week. Okay. Cuma keadaan mak saya sekarang ni masih di dalam wad, sudah kembali stabil. So saya mohon doa daripada ahli guru yang lain supaya mak saya sembuh dan kembali. So hari ni saya memang tak berapa ada mood sangat untuk memberi kuliah sebenarnya, sebab pemikiran saya juga masih teringat kat rumah juga keadaan mak saya dan sebagainya. So sepatutnya saya memberi kuliah Tazkiyatun Nas, tapi saya rasa saya tak nak sampaikan kuliah. Saya betul-betul tak ada mood sangat. So saya membuka kepada ruang soalan.
Siapa yang ada soalan boleh bertanya soalan. Saya minta maaf juga kepada Ustaz Sinar. Saya nak cerita kat Ustaz Sinar pun tak sampai hati tadi. Sebab tadi kalau saya cerita kat Ustaz Sinar daripada awal, mesti Ustaz Sinar minta saya skip last minggu ni, jangan buat. Okay, so kita kembali kepada soalan. Kita teruskan kepada soal jawab. InsyaAllah bab soal jawab ni saya akan cuba bantu jawab. Yang mana yang Ustaz Sinar akan jelaskan, saya akan serahkan kepada Ustaz Sinar. Tanda-tanda orang terkena ain, rasanya tadi Ustaz Sinar sudah pun menjelaskan, so kita tak perlu lagi untuk repeat soalan jawapan tersebut lah. Okay, betul Ustaz Sinar? Ada nak tambah lain? Ya, saya ingin tambahan sedikit. Tanda-tanda tu ada banyak, ada dalam nota slide, cuma saya tidak huraikan. Nanti boleh baca dalam nota slide tu. Yang nanti saya share dalam grup Telegram, tanda-tanda tu nanti boleh dan boleh tanya selepas baca tanda-tanda tu sekiranya masih ada persoalan. Teruskan Coach dengan soalan selanjutnya. Soalan satu, orang yang selalu berzikir dan selalu buat amalan dan membaca ayat ruqyah masih boleh terkena ain? So jawapan dia, jika cukup syarat dia, cukup kekuatan dia, sesiapa sahaja boleh terkena ain. Sebab tu ain ni sesuatu yang agak luar biasa dan lebih bahaya berbanding ain. Lebih bahaya berbanding sihir atau gangguan saka dan sebagainya. Sebab orang yang alim juga boleh terkena ain, orang yang bijak pandai juga boleh terkena ain. So sebab walaupun kita dalam keadaan kita dalam keadaan berjaga-jaga, sentiasa amal zikir-zikir juga, jika kadar kekuatan ain si pelempar tu cukup kuat, masih boleh terkena. Cuma jika kita sering membaca zikir-zikir, doa-doa pelindungan ain, dengan kita pun beramal untuk berniat untuk elakkan terkena ain, kebarangkalian untuk kena tu agak tipis. Okey, kebarangkalian kena tu agak tipis. Okey, tapi kalau tanya bab saya boleh kena ataupun tak boleh kena, ianya masih boleh kena. Sesiapa saja masih boleh kena. Walaupun Ustaz Sinar juga masih kena. So sama juga seperti Ustaz Sinar. Okay, walaupun Ustaz Sinar memang pengamal ruqyah, hari-hari baca ayat ruqyah, Ustaz Sinar mengambil lagi satu pendekatan, pakai face mask. Walaupun Ustaz Sinar berada di rumah, tujuan Ustaz Sinar pakai face mask juga merupakan salah satu benteng yang terakhir bila berdepan dengan tuan-tuan untuk mengelakkan terkena ain. So kalaulah Ustaz Sinar tak takut terkena ain, Ustaz Sinar tak akan pakai face mask tu. Sebab saya pun rasa yakin Ustaz Sinar memang mengamalkan baca ayat ruqyah setiap hari, ada zikir-zikir harian, tapi kenapa Ustaz Sinar masih lagi berjaga-jaga dalam sampai ke tahap macam tu? Okey, itu jawapan saya lah. Ustaz Sinar mungkin nak tambah. Terima kasih Coach. Ada asalnya tambahan je sedikit, tapi daripada jawapan Coach tu ada beberapa idea. Lagi. Ya, ada beberapa idea yang saya perlu jawab. Okey, pertama tentang tu. Betul, saya setuju dengan jawapan Coach. Semua orang boleh terkena ain walaupun seorang alim ulama, walaupun al-hafiz. Malah pernah saya, kalau saya tidak silap, saya tengok di YouTube seorang ulama memang berjubah, dan dia memang ulama lah, bukan sekadar gaya ini, dia ulama. Dan dalam buku pun ada, buku ruqyah cerita, dia mengatakan yang dalam YouTube ni, dia mengatakan dia terkena ain. Dia sini mengatakan dia terkena, sebab ada satu masa tu dia main badminton. Lepas main badminton tu dia sakit yang teruk. Dia macam dia rebah, susah nak bangun, kena hantar pergi hospital. Lepas tu dia terfikir apa yang boleh menyebabkan dia sakit tu. Lepas tu baru dia teringat waktu lepas dia bermain badminton, ada seorang kawan tu lihat dia dan tegur dia, macam puji ke cara dia bermain badminton. Dia ni ulama yang tahu agama, biasa beramal ibadah, dia kena. Lepas tu dia minta orang tu bagi air wuduk dia, sebab kawan dia memang kawan dia di tempat yang main badminton tu kan, tapi waktu tu dia mungkin dah di hospital atau di rumah. Dia minta air wuduk, dia mandi, dia sembuh. Dia seorang ulama. Mara al-hafiz pun boleh terkena ain. Jadi ain ini
Jangan kita kata kita ada berzikir, kita tidak kena. Cuma dia mungkin apabila kita berwirid selalu baca Quran tiap-tiap hari, baca zikir tiap-tiap hari, kita mungkin terkena tetapi tidak terlalu teruk. Macam seumpama kan, kalau orang kena hujan, dia basah kuyup, hujan lebat. Tapi kalau dia ada payung, dia mungkin kena juga sedikit. Kalau orang sahabat cakap tempias, sedikit-sedikit air hujan tu, tapi dia tidak basah kuyup sebab dia ada payung. Begitu juga kalau kita ada zikir, mungkin kita sepatutnya terkena ain yang boleh menyebabkan kita mati atau menyebabkan kita sakit teruk, lumpuh, buta. Tapi hanya kerana kita setiap hari berzikir, baca bismillahirrahmanirrahim, kita kena juga, tapi orang sahabat kata tempias-tempias dah, yang tepi-tepi dia saja, iaitu kita mungkin cuma sakit demam sahaja, sakit kepala sahaja, lumpuh sehari atau 2-3 hari saja, tidaklah sakit teruk yang boleh membawa maut. Kerana kita selalu setiap hari berzikir, membaca wirid. Itu beza dia. Kalau kena, memang boleh kena. Walaupun orang berzikir, walau alim ulama, walaupun al-hafiz. Tentang saya ni, saya beritahu memang saya juga betul kata-kata ni, saya pernah terkena ain. Mula-mula saya sendiri tidak sedar saya terkena ain. Saya ingat saya kena penyakit biasa. Tapi kenapa tiba-tiba muncul penyakit ini, dan saya tidak akan huraikan panjang lebar lah sebab nanti mengambil banyak masa. Tapi sehingga kan saya jumpa doktor pakar. Doktor pakar, habis ubat doktor pakar tu, doktor pakar ni bukan alang-alang kalau bayar beratus ringgit. Doktor lain bayaran, ubat lain bayaran. Makan ubat habis pun tak sembuh juga. Yang saya sembuh, saya pergi ke satu orang peruqyah lagi, seorang pensyarah di universiti di Sabah ni. Saya pergi jumpa dia, itu pun sepupu saya yang ajak. Sejak dia baca ayat-ayat Quran, baca Yasin, dia tepuk-tepuk belakang saya. Baru saya lepas tu, sehari lepas tu saya sembuh. Saya tidak mendadak lah, beransur-ansur. Saya punya demam, saya punya sakit tu beransur-ansur dan sembuh. Jadi, dan bukan sekali saya terkena ain, ada beberapa kali saya terkena ain. Jadi kesimpulan dia, semua orang boleh terkena ain, walau dia alim ulama, walau dia ahli ibadah, walau dia banyak berzikir, walau dia al-hafiz. Itu tambahan dari saya. Teruskan coach dengan soalan seterusnya. Okay, so kesimpulan dia, perawat juga tak lari daripada terkena ain, perawat juga tak lari daripada terkena sihir, terkena jin sakti dan sebagainya. Tuan-tuan boleh imagine lah, kalau kami berhadapan dengan ribuan pesakit, okay, so sudah pasti akan ada tempias-tempias sama ada daripada gangguan sihir dia ataupun masalah ain terhadap kami. Okay, insyaAllah. Maaf Ustaz, masa pakai sapu tangan tu, kain tu kering ataupun basahkan sedikit. Saya tak pasti detail soalan ni. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar. Rasanya terkait dengan apa yang Ustaz Sinar sampaikan tadi. Terima kasih Coach. Berdasarkan kitab-kitab ruqyah, termasuk kitab ni, dan juga ilmu yang saya dapat direct daripada penulis kitab ni. Penulis kitab ni adalah Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani, pernah datang ke Sabah, pernah datang ke Semenanjung Malaysia. Memang, dan juga daripada kitab-kitab lain, daripada program lain, dikatakan tidak memerlukan kita basahkan sapu tangan tersebut air. Contohnya di dalam poket kita dah ada sapu tangan. Kita dah di office dan kita rasa kawan kita si B ni, ya, yang mungkin mengenakan ain kepada kita, tapi kita tidak ingin beritahu dia, sebab kalau kita beritahu nanti dia salah sangka, dia sangka kita menuduh dia membuat sihir. Dan di dalam satu tempat itu mungkin tidak ada kamera CCTV tempat kerja, kawan tu dah keluar daripada bilik tu, dia dah pegang tombol ke atau dia pegang meja kita ke, kita sapulah dengan sapu tangan kita keluar ke, sapu saja, sapu, letak balik sapu tangan dalam poket, tak perlu basah. Itulah pulang rumah, kita masukkan ke dalam baldi yang ada air, baru kita mandi. Dia tidak perlu basah ni, sebab dia bukan semata-mata dia perlu ada air liur orang tu ke atau perlu orang tu ke, tidak, asal dia ada sentuhan. Dia duduk pun, dia duduk di sofa. Dia duduk di sofa dengan seluar. Ada sofa ni pula ada ni kain kan.
mana ada perlu atau apa, tapi kita sapu saja di mana dia duduk, itu pun boleh juga. Itulah yang diajar. Jadi saya ajar semula, itulah yang diajar. Dia banyak perincian lah. Ada pendapat ini, ada pendapat, tapi itulah yang saya dapat daripada buku, daripada belajar, direct dengan guru-guru ruqyah, itu yang saya dapat. Jadi jawapannya, kain itu boleh kering dan tak perlu basahkan. Setelah pulang rumah nak mandi baru celup ke dalam, masukkan dalam bali yang berisi air, mandi. Teruskan Coach dengan soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, apakah perlu dibacakan ayat ruqyah pada air yang hendak dimandi itu, atau boleh dimandikan tanpa air ruqyah? Semestinya kena baca ayat ruqyah dululah. Okey, kita kena bacakan dulu ayat-ayat ruqyah untuk dimandikan atau untuk diminum. Okey, so yang bab ni saya rasa tak perlu nak diulas lagi. Boleh rujuk nota dalam grup Telegram kaedah buat air jampi. Okey, boleh terus saja rujuk ke situ. Saya terus saja soalan seterusnya, adakah penyakit ini sukar untuk diubati jika sudah terkena? Dia tak susah. Apa juga penyakitnya, dia tak akan jadi susah kalau kita tahu apa masalah dia dan penawar dia. Yang jadi susah adalah tidak mahu berubat. Okey, yang jadi susah tidak mahu jumpa perawat. Yang jadi susah adalah tidak mahu beramal. Itu yang menjadi susah. Okey, sebab untuk kita pulih daripada penyakit ain, satu, kita kena ada ilmu, kita kena tahu dia punya ciri-ciri dia, dan kita kena tahu penawar dia. Dan juga salah satu kaedah rawatan yang paling utama adalah dibacakan ayat-ayat ruqyah oleh perawat dan juga amalan-amalan pesakit. So kalau yang sukar nak diubati tu, cuba cek dahulu dalam diri masing-masing, dia ada jumpa perawat tak, dia ada jaga amalan tak, dan sebagainya. InsyaAllah bagi saya tak ada penyakit yang tidak boleh sembuh. Semua penyakit ada penawar dia. Cuma kita sahaja yang tak jumpa penawar tu. Okey, Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Saya ingin menambah, ada berita baik, ada berita buruk. Berita baik, apa yang Coach Kamarul bagi tahu tu, itulah jawapan umum, iaitu apapun penyakit lama atau baru boleh dirawat dengan ruqyah, termasuk penyakit ain. Cuma ada yang dimaklumkan dalam kitab ini pun ada penyakit yang memang secara logik pun kita dah tahu tak boleh diubat. Ini yang berita buruk lah. Contohnya, saya bagi contoh, katakan seorang bekerja di kilang yang ada mesin tajam-tajam, mesin pemotong kayu dan sebagainya. Lepas tu ada orang puji, orang ni terlampau cekap betul bekerja. Daripada pujian-pujian orang tu, teguran orang tu, tiba-tiba dia ada satu masa tu dia kerja potong kayu, ada mesin pemotong kayu tu, tangannya terpotong. Bukan sekadar terpotong, hancur. Jadi bila tangan dah hancur, memang kita baca ruqyah berapa banyak kali pun tangan tu tak akan tumbuh lagi. Sebab Allah jadikan tangan ni satu saja. Dia kalau dah hancur, tak akan lagi tumbuh. Bukan macam tangan setengah binatang dia boleh tumbuh. Jadi yang itu kalau kita baca ruqyah macam mana pun, tangan tetap kudung. Itulah berita buruk dia. Tapi dalam keadaan biasa, sakit kepala kah, sakit lumpuh kah, insya-Allah ada harapan sembuh. Ada pernah cerita saya rasa kalau saya tidak silap dalam kitab ini juga, bertahun-tahun lumpuh. Akhirnya sembuh juga, boleh berjalan. Jadi itulah berita baiknya, berita buruknya. Berita baiknya boleh sembuh, berita buruknya kalaulah berlaku seperti itulah, yang tangan kudung terpotong oleh mesin di tempat kerja, hancur tangan, kalau dah kudung memang baca ruqyah macam mana pun tak akan tumbuh lagi tangan tersebut. Itu contohnya berita buruknya. Jadi teruskan Coach dengan soalan selanjutnya. Okey, soalan seterusnya daripada Syarifah. Bagaimana saya nak tegur pada orang, isteri, ibu kepada 6 orang anak yang suka puji diri sendiri pada umum dan puji anaknya umur 2 tahun juga tak boleh ditegur, cepat melenting dan juga suka up kebahagiaan rumah tangga dan kemewahannya. Bagaimana cara pendekatan untuk menegur dia? Okey. Kadang-kadang kita nak menegur ni juga menjadi satu isu. Masyarakat Malaysia ni dia terlalu sensitif, dia tak boleh orang tegur. Okey. Terutama pula bila yang si penegur tu kita tahu latar belakang ilmu dia macam rendah ke, cetek ke, orang yang kita rasa mungkin kurang berilmu lah.
So memang saya selalu buat, biasanya kita sharekan nota-nota pasal Ain, kita banyak share di dalam grup Telegram. Tuan-tuan boleh copy paste, share nota pasal Ain tu di dalam grup WhatsApp. Mudah-mudahan dia baca nota tu, so dia akan baca tanda-tanda terkena Ain. So dia akan baca pencegahan-pencegahan yang dia boleh buat. Itu antara yang saya selalu buat dulu-dulu. Saya nak cerita ke orang saya pandai buat rawatan, saya tak berani juga dulu. Tapi cara saya nak bagi tahu orang ramai adalah dengan saya share nota, saya share slide, saya share gambar-gambar doa-doa perlindungan Ain dan sebagainya. So supaya bila ada orang baca, dia dapat sedikit info, dia dapat sedikit maklumat daripada tu. Itu cara saya lah. So kalau pertama bila kita nak tegur orang-orang yang terdekat ahli keluarga, nanti dia akan tanya, siapa engkau? Engkau pandai sangat ke bab Ain ni? Baru ikut kuliah sekali dah nak cerita ke orang, nak rawat Ain dan sebagainya. So cuma alhamdulillah tuan-tuan dah ada kesedaran. So tuan-tuan boleh manfaatkan segala info yang kami paste di dalam grup Telegram, di dalam Facebook saya, grup Facebook dan sebagainya tu, tuan-tuan boleh copy dan paste di mana-mana, disebarkan kepada ahli keluarga dan sebagainya. So kita berharapan ahli keluarga kita juga akan baca nota-nota tersebut dan ambil manfaat. Itu cara yang paling efektif sekali. Dan yang keduanya, saya tak ada masalah pun kita nak upload gambar-gambar ke media sosial. Sebab saya sendiri pun memang orang yang aktif di media sosial, upload gambar banyak dan sebagainya. Sebab media sosial ni lah salah satu tempat yang kita nak simpan semua gambar-gambar memori tu. Sebab kalau dulu kita pakai telefon sampai 5-6 tahun tak tukar-tukar. Tapi zaman sekarang ni telefon kita akan pakai 2 tahun, 3 tahun, kita mesti tukar telefon yang baru. So memang gambar-gambar kita tu akan hilang. Kalau dulu gambar-gambar kita banyak print, letak dalam album, sekarang tak lagi. So kita simpan benda-benda tu di dalam Instagram, di dalam Facebook dan sebagainya. So kalau saya sering ingatkan, kalau kita nak upload gambar dalam Telegram, dalam Instagram, dalam Facebook dan sebagainya tu, sentiasa upload caption dahulu. Okay, saya kalau tuan-tuan perasan di Facebook saya baru balik daripada Haji bercuti dengan family. So saya akan letak caption, Masya Allah, Tabarakallah, family trip bercuti ke Haji. So caption tu, caption zikir Masya Allah, Tabarakallah di setiap gambar saya itu, itulah antara satu doa dan zikir yang untuk mengelakkan saya terkena Ain. Bila saya upload gambar, ada bermacam-macam reaksi orang. Ada orang yang happy tengok saya gembira pergi bercuti. Okay, itu biasa. Ada orang dia terasa iri hati. Oh, coach tu banyak duit lah tu, pergi berjalan saja. Okay, ada orang rasa iri hati dan ada orang rasa lebih geram dan marah. Dia tak dapat pergi, kita boleh pergi. So untuk mengelakkan terkenanya Ain daripada orang, sentiasalah kita meletakkan caption-caption zikir. So kalau tuan-tuan dapat ada anak yang keputusan exam cemerlang, nak upload gambar anak puan menerima ijazah CJ dan sebagainya tu, boleh letak caption, Alhamdulillah anak aku telah konvo. Alhamdulillah anak aku telah lulus dengan cemerlang exam final, exam hujung tahun, peperiksaan hujung tahun. Alhamdulillah anak aku berjaya dapat tempat pertama di dalam kelas dan sebagainya. Letakkan caption-caption zikir. Ini adalah untuk mengelakkan daripada terkenanya Ain. Okey, Ustaz Sinar mungkin ada nak tambah? Terima kasih Coach. Pertama saya setuju dengan apa yang Coach beritahu. Itulah antara caranya. Dan tambahan daripada saya adalah kepimpinan melalui teladan. Banyak pengalaman saya, kita menegur dengan cara perbuatan, ada masanya lebih efektif. Contohnya kita yang praktikkan cara bagaimana untuk menghindari daripada Ain, iaitu kita puji anak orang tu, Masya Allah comelnya anak engkau. Kita ada kawan beli kereta baru, Masya Allah, Tabarakallah cantiknya kereta engkau ni yang baru.
kita ada baru dapat hadiah, alhamdulillah dapat hadiah, atau dapat beli kereta baru, alhamdulillah dapat beli kereta. Jadi orang mungkin sekeliling kita, termasuk orang yang kita nak tegur tu akan rasa ganjil, tapi lama-lama ada masanya ada tu yang terpengaruh. Bila dia nampak kita selalu buat begitu di media sosial pun, kita akan sebutkan alhamdulillah dahulu, masya-Allah dahulu sebelum kita type komen-komen. Dan begitu juga apabila kita puji anak dia, kita sebut masya-Allah, tabarakallah. Nanti dia pandai ikut tu. Dia rasa jadi macam trend, dia pun akan ikut. Dia pun ikut. Dia dah ikut lah. Bila dia post gambar anak dia akan sebut alhamdulillah anakku dah besar, dah dapat keputusan masuk universiti atau dapat ijazah. Jadi begitu caranya, pimpinan melalui teladan. Kita buat dulu sampai orang mungkin akan boleh terpengaruh ikut. Baru kita berletar dengan orang tu akan marah. Poin kedua, bila saya tengok yang menyoal ni nama Syarifah, dia bagi contoh isteri. Jadi saya rasa bukanlah isteri orang yang bertanya ni yang tak boleh ditegur, mungkin kawannya, sebab dua-dua perempuan. Jadi kita kena balik kepada ajaran Islam yang asas. Kita hanya berdakwah, kita menyampaikan. Dalam surah Yasin pun ada panduan ini diberikan. Kita berdakwah, kita menyampaikan. Orang terima, sebab kita dengan hikmah lah menyampaikan. Orang terima, alhamdulillah. Orang tak terima, kita tak boleh paksa. Nasihat kita, dakwah kita tak boleh paksa. Itu keputusan dia. Jadi kita cuma berdakwah dengan cara hikmah, bercerita. Kita boleh bagi tahu, kalaulah orang tu kawan kita, bagus kalau kita nak puji anak kita ucapkan dahulu alhamdulillah, bismillah. Jadi dia tak nak terima, jangan merepek lah, jangan nak ajar saya bagaimana saya nak memuji anak saya. Kita diam lah, kita dah sampaikan. Dia tak nak terima lah. Itu cuma nanti bila dia sakit, anak sakit, nanti dia jumpalah dengan coach Kamarul ke, dengan saya ke. Lepas tu nanti kami cas tinggi-tinggi lah bagi pengajaran kepada dia. Siapa suruh tak sebut nama Allah bila puji anak. Contohlah, gurauan sedikit lah. Tidaklah begitu. Tapi main point dia, pengajaran dia, kita nasihat, kita dakwah, kita berhikmah, orang terima, alhamdulillah. Tak terima, sudah ada ajaran dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Yasin, kita cuma menyampaikan, kita tidak dapat paksa hidayah kepada seseorang tu. Itu saja dari saya. Teruskan coach dengan soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya, bagaimana untuk ubati penyakit ain yang tidak tahu siapa pelemparnya? Saya boleh katakan berulang kali kita beritahu, kaedah rawatan yang paling utama untuk rawatan ain adalah kaedah ruqyah. Kita tak tahu siapa pun tak ada masalah, kita buat sahaja sesi terapi ruqyah. Nanti minum air jampi, mandi limau, mandi bidara, itu antara kaedah untuk rawatan ain tanpa kita nak tahu siapa pun pelempar dia. Sebab tuan-tuan kena faham, tuan-tuan imaginekan saya upload video saya di TikTok, dia boleh FYP for your page tu di seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia sahaja. So saya tidak boleh tahu siapa yang melemparkan ain kepada saya. So kalau andai kata saya sakit dan ada ciri-ciri terkena ain, maka saya akan minta orang lain ruqyahkan saya sahaja tanpa kita tahu siapa pelemparnya. So untuk kita mengkaji dan mengetahui siapa pelempar ain, ianya agak sedikit sukar. Dia bukan boleh sekadar pergi jumpa perawat terus dapat tahu siapa. Perlu ada banyak kertas kerja untuk mendiagnose dengan lebih detail dan lebih dalam. So buat rawatan ruqyah, minum air jampi, mandi air bidara, itu antara kaedah utama untuk rawatan masalah ain tanpa kita tahu siapa pelempar ain. Okey, itu jawapan saya. Mungkin Ustaz Sinar juga boleh tambah. Terima kasih coach. Jawapan pertama saya sama seperti yang coach berikan, itulah jawapan saya. Tambahan daripada saya, kalau ada pesakit mengatakan dah 10 orang perawat saya jumpa tak juga sembuh-sembuh, sedangkan saya rasa ni saya kena penyakit ain. Mungkin 10 perawat tu kurang pengalaman. Dia cuma belajar tentang sihir, tentang saka. Jadi jumpalah perawat lain yang ke-11, ke-12, jumpalah Coach Kamarul Azli, jumpalah Ustaz Ahmad Salihin. Sebab mungkin dengan jumpa orang yang berpengalaman dan
banyak ilmu pengetahuan tentang ain, mungkin cara mereka, pendekatan mereka akan lebih berkesan. Sebab mungkin macam contoh saya, apabila saya rawat dan beberapa sesi rawatan, mungkin dah 3 sesi, dah 5 sesi, saya dapat agak pesakit ni dia sakit teruk sebab dia ada gabungan. Dia ada mungkin jin asyik masih mengganggu dia, dan jin saka, jin asyik tu mungkin dah pergi, masih ada, dan mungkin juga dia terkena ain. Jadi saya akan niat saya merawat tu, apabila saya membaca ruqyah, saya akan berniat semoga Allah menyembuhkan orang tersebut daripada sakit secara umum dan juga daripada sakit gangguan jin dan ain. Mungkin perawat lain itu yang kurang pengalaman, dia cuma asyik fikir tentang sihir, dia niat nak baca ayat-ayat ruqyah untuk sembuh sihir saja, sedangkan ada ain. Jadi mungkin jumpa perawat berpengalaman, dengan dia ubah suai sedikit teknik, dia pasang niat awal, mungkin orang tu boleh sembuh. Jadi penyelesaian dia adalah dah jumpa 10 kali perawat pun, jumpa lagi perawat ke-11, ke-12, jumpa, belum pernah jumpa Kos Kamarul Aziz, jumpa Kos Kamarul Aziz ni. Kalau Kos Kamarul Aziz jauh sebab dia orang pesakit tinggal di Terengganu, jumpa Ustaz Ahmad Salihin. Jika Ustaz Ahmad Salihin ni dia sibuk sebab dia sekarang semakin popular, dia sibuk dan banyak aktivitinya sebab dia pun imam masjid dan sebagainya, jumpa perawat yang sanggup datang ke rumah. Tapi kalau yang perawat sanggup datang ke rumah, kita pun sangguplah hadiahkan sesuatu dalam sarung surat. Janganlah orang tu tinggal di Selangor, kita tinggal di Terengganu, masuk dalam sarung surat RM1 kan. Letaklah dalam sarung surat tu berapa, agak-agaklah tol tu berapa banyak, minyak berapa, letaklah mungkin RM100 ke. Kalau di Sabah ni pernah ada peruqyah muda dikasih sarung surat sehingga RM300. Alhamdulillah. Dan ada pula, tapi mereka memang jujur. Ada masalah, mereka pergi jauh, tambang dan jalan, ingat, jalan raya di Sabah ni bukanlah macam jalan highway cantik ya. Dia ada lubang, naik gunung, turun gunung. Ada tu dia punya minyak saja nak ke tempat tu sangat jauh dari tempat dia, beratus ringgit. Mungkin dia kata berapa ratus tu. Kali dia dibagi, mereka senyum je, terima dengan tanpa dia bagi tidak sampai pun RM100. Sedangkan belanja mereka minyak saya pun lebih daripada RM100. Jadi kalau kita kalau susah jauh, kita panggil perawat yang boleh datang ke rumah kita, tapi sediakanlah hadiah yang sesuai lah dengan tenaga masa perawat tu. Itu jawapan dari saya. Teruskan Coach. Ada soalan kenderaan, Coach. Kejap. Ya, adakah kenderaan juga boleh terkena ain, boleh menyebabkan berlaku kemalangan? Okey. Ain boleh terkena kepada apa sahaja. Kenderaan, perniagaan pada manusia, dia boleh terkena. Okey, sebab tu kenderaan pun ada, kereta boleh jadi aksiden, kereta boleh jadi terbakar, perniagaan boleh jadi bankrupt, perniagaan boleh jadi tak laku. Ain boleh terkena kepada, sebab tu saya boleh katakan ain, sebab tu Ustaz Sinar juga mengatakan ain ni dia lebih hebat, lebih dahsyat daripada sihir. Sebab dia boleh terkena kepada sesiapa sahaja, anyone, anywhere, anytime. Okey, sesiapa saja boleh kena. Okey, bila-bila masa saja boleh kena jika cukup syarat-syarat dia. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Dia ada ciri-ciri syarat-syarat yang boleh cukup terkena ain. Tapi kalau soalan kenderaan, bukan setakat kenderaan je. Apa saja kenderaan boleh kena, pada cawan boleh, pada pokok boleh, pada rumah boleh, pada perniagaan boleh. Okey. Okay, Ustaz Sinar nak tambah lagi. Terima kasih Coach. Tambahan saya, pada binatang, kucing kesayangan pun boleh. Tiba-tiba kucing sakit, kita baru beli kucing Siam, kucing Parsi, cantiknya. Kita puji-puji melampau tanpa baca bismillah, tanpa baca Masya Allah, Tabarakallah, kucing jadi sakit. Esok lusa meninggal dunia. Baru je kita bayar berapa ribu, tapi kucing dah mati. Jadi kucing, pokok, kenderaan, perniagaan pun boleh terkena ain. Itulah ain ini agak baik. Dan dia cepat. Sekarang orang tengok
pandang dan tegur, macam baik sangat dia tu. Orang tu boleh terkena ain. Dia bukan macam sihir. Sihir ni dia perlu ada orang nak mengupah ahli sihir dia kata aku pergi ke rumah dia curi dia punya baju dalam. Dia tunggulah setiap hari pergi tengok, rupanya orang tu dia jemur baju dalam dia dalam rumah. Tunggu ada satu masa baru terjemur, sudah seminggu tunggu terjemur di luar. Lepas tu bawa minta ini, dia suruh pergi kuburan, ambil tanah kubur yang orang baru dikubur. Macam-macam syarat. Dan lepas tu apabila telah dibuat, katakan hari ini dibuat sihir tu, bukan esok orang tu kena. Mungkin sebab jin tu akan pergi ke rumah orang tu, dia kena tengok masa. Kalau orang tu jenis orang yang selalu sembahyang berjemaah, selalu baca zikir, wirid setiap hari, dia akan cari waktu orang tu marah. Dia ada satu masa tu dia marah dengan anak dia, baru jin tu serang. Mungkin sebulan, 2 bulan lepas tu baru terkena sihir. Daripada tahri dibuat sihir tu. Bukan, tapi dia tidak sama dengan ain. Hari ini orang tu tengok dengan penuh dengki, strategi atau terlalu kagum dengan artis. Contohnya artis tu, terus artis tu jatuh sakit. Hari itu juga. Jadi itu kesimpulan dia, ain boleh terkena manusia, binatang, benda mati seperti kenderaan, pokok, dan yang memberikan ain, orang Islam boleh mengenakan ain, orang non-Muslim pun boleh mengenakan ain. Jadi ain ini amat luas dan itulah kita perlu berhati-hati. Banyak keadaan kita sebenarnya kena ain tapi kita sangka kita kena sihir. Jadi dengan ilmu ini, apabila seorang itu sakit, ganjil, jangan terus-terus menganggap kena sihir, mungkin kena ain. Jumpalah Coach Kamarul Azli, jumpalah Ustaz Ahmad Salihin yang berpengalaman, yang faham tentang ain untuk dirawat. Itu tambahan dari saya. Silakan Coach. Okey, kita buka lagi kepada sesi soal jawab. Jika ada soalan boleh teruskan bertanya ataupun boleh juga terus bertanyakan secara langsung juga boleh. Kita buka lagi sesi soalan. InsyaAllah kita akan habiskan kelas pada pukul 11 sebab saya pun ada pesakit pukul 11. Okey. Jika ada soalan lain boleh teruskan lagi. Tanya, jangan tak tanya. Ain ni adalah topik penting dan ramai orang kena ain ni. Cuma kita tak sedar saja. Sehingga kan ada Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, dalam umatku yang ramai yang mati dalam umatku adalah kerana terkena ain. Kita sangka kena kanser biasa sahaja. Kita sangka dia mati kemalangan jalan raya sahaja. Sebenarnya dia kena kanser tu kerana ain. Dia kemalangan jalan raya itu sebab rupanya terkena ain. Jadi tanyalah supaya kita faham, supaya jangan tertipu oleh perawat-perawat yang cuma mengaut keuntungan, sikit-sikit sihir, sikit-sikit saka, dan lepas tu minta nak buang saka, satu ekor saka RM500, 3 ekor saka darab 500 darab 3 dan sebagainya. Jadi inilah maksudnya, tanyalah walaupun soalan tu dianggap soalan yang penanya sangat soalan ni remeh-temeh, tanya saja, nanti kita akan jawab. Kita tidak akan memperkecil-kecilkan orang, walaupun soalannya mungkin simple, kita akan cuba jawab juga untuk memberi kefahaman. Teruskan. Boleh terus angkat tangan, boleh contohnya anda angkat tangan untuk tanya secara lisan atau boleh type. Tanya. Ada soalan tadi? Ada yang bercakap? Kena faham tiada istilah bertanyakan soalan bodoh. Okey. Tiada istilah bertanyakan soalan bodoh sebab biasanya soalan-soalan bodoh itulah menjadi satu asas pengukuh untuk faham. Okey. Sebab biasanya untuk asas kita biasanya kena back to basic. Okey. Kebanyakan yang kita rasa macam soalan tu bodoh, itulah asas kita. Itulah yang akan memperkukuhkan kita balik. Okey, so jangan risau pasal soalan-soalan bodoh dan sebagainya. Teruskan sahaja bertanya. Okay. Untuk rawatan ain selain manusia, kita juga boleh buat macam kita rawat manusia juga ke? Untuk rawatan ain selain manusia, kita buat kaedah rawatan macam kita rawat manusia ke binatang, kenderaan. Kalau untuk binatang biasanya tak ada masalah. Kalau kita boleh bagi minum air ruqyah. Kalau kenderaan biasanya, kalau kenderaan dan harta benda ni biasanya
kita ruqyahkan pada air, kita renjis-renjiskan. Kita basuh, misalnya kalau kereta atau motor, kita boleh basahkan dengan, kita basuh percik-percik atau simbahkan dengan air ruqyah pada motor ataupun kereta ataupun rumah dan sebagainya. Tak perlulah sampai kita, kalau macam misalnya kalau rumah takut terkena air, nak simbahkan satu rumah atas bumbung seluar rumah, tak perlulah. Kita boleh renjih-renjih di bahagian pintu, di bahagian halaman masuk, itu pun sudah memadai, insya-Allah. Yang penting rawatan tu bermula dengan, saya cakap, rawatan yang paling utama adalah buat rawatan ruqyah tu dulu. Okey, Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Jawapan pertama saya adalah sama dengan seperti yang Coach beritahu. Tambahan daripada saya, apabila kita ingin meruqyah yang bukan manusia, iaitu binatang, kenderaan contohnya, kita kena berhati-hati jangan timbul fitnah. Kenapa jangan timbul fitnah? Terutama contohnya kenderaan atau harta atau rumah. Salah satu yang boleh timbul fitnah pernah berlaku di YouTube, iaitu beli kereta baru, letak kereta tu di tengah-tengah garaj, orang duduk keliling macam baca doa selamat, macam baca kenduri, baca doa, lepas tu dibuat ritual-ritual, ditabur air campuran bunga-bungaan, atau ditulis lagi nombor-nombor, diletak azimat ke apakah. Jadi apabila kita buat begitu akan jadi fitnah. Kalau kita buat terlalu banyak ritual, kita letak kereta tu, kita duduk keliling baca doa selamat, seolah-olah macam kita mengagungkan kereta tu. Jadi itu jangan dibuat. Kalau nak dibuat, simple-simple sahaja, seperti kata Coach Kamarul, mungkin percik-percik dengan air ruqyah, bacakan doa-doa ruqyah ke atas kereta tu dengan niat, ya Allah semoga dilindungi kenderaan saya ini. Antara begitu juga rumah, jangan melebih-lebih, supaya tidak berlaku fitnah. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan, orang tua-tua kita dahulu kan, apabila siap rumah kan dibuat doa selamat, kenduri, sama ada baca Yasin kan, doa selamat. Secara tidak langsung sebenarnya itu adalah satu cara, yaitu berdoa baru buat rumah baru untuk menghindari daripada ain. Orang tua-tua kita dulu bijak, cuma mereka tidak pandai menghuraikan. Sebenarnya kalau doa selamat kan baca Yasin, secara tidak langsung itu adalah kita berdoa kepada Allah untuk melindungi rumah tu, dan bukan sekadar melindungi dari pencuri, daripada sihir, tapi daripada ain. Jadi kita kena berpada-pada apabila merawat kenderaan. Kalau kucing, binatang tu ada senang sikit. So, binatang kita kan kita boleh bacakan ruqyah, hembus nafas ke arah kucing yang sakit, sapu-sapu dia, atau lapkan kucing tu dengan tuala yang telah direndam dengan air ruqyah contohnya. Dan doa yang antara paling simple yang boleh kita jadi gunakan doa sebagai penghindar daripada ain, antaranya doa daripada hadis Nabi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa wasamiyyul alim, ataupun 3 kul. Sebab dalam 3 kul itu terutama surah Al-Falaq ada disebut hasad. Perasaan hasad, kita mohon perlindungan Allah daripada perasaan hasad, orang yang berhasad, dengki. Doa ayat itu 3 kul itu adalah juga antara yang paling, doa yang paling bagus. Ayat Quran digunakan sebagai ruqyah untuk pendinding diri daripada terkena ain, termasuk juga doa seperti Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tambahan dari saya. Teruskan Coach, mungkin ada soalan-soalan seterusnya. Dah tak ada soalan lain dah. So saya rasa saya akan tutup sesi soalan. Saya akan buat kesimpulan. So kesimpulan dia yang paling utama dia sekali, kita kena teruskan berusaha dan berikhtiar. Okay, sekali rawatan mungkin tak sembuh lagi, kena buat rawatan susulan. Dah buat rawatan susulan tak okey lagi, kena buat rawatan lagi. Kadang-kadang mungkin memerlukan rawatan susulan 3 atau 4 kali. Mungkin berbelas-belas kali baru akan jumpa kesembuhan. Sebab kita kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala juga dia takkanlah semudah tu nak bagi kita sembuh. Sekali minta terus sembuh.
Okay, sebab kita ni adalah umat yang banyak buat dosa berkali-kali. Tiba-tiba di saat dia uji kita dengan kesakitan, kita mengharapkan sekali rawatan terus sembuh. Okay, dan kita kena ingat usaha kita yang berulang-ulang kali itu juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kesungguhan nak jumpa perawat, bagaimana usaha kita daripada jauh datang bersusah payah nak jumpa dengan perawat, daripada KL bersusah payah nak datang jumpa saya di Kuantan. Okay, ini adalah usaha pesakit yang bersungguh-sungguh untuk buat rawatan. Sebab benda ni dia merupakan satu ujian. Tak semua orang akan hadapi sama. Orang yang betul-betul sakit, dia dah rasa teruk, dia akan berusaha bersungguh-sungguh mencari perawat. Walaupun daripada KL datang ke Kuantan 300 km, dia orang sanggup datang buat rawatan kemudian balik. Orang yang sekitar-sekitar, yang sekitar satu taman, satu kampung ni berat nak datang. Walaupun jarak pusat rawatan dengan saya tak sampai 2 km, nak datang jumpa saya di waktu malam tak sempat. Masa tak boleh nak keluar malam dan sebagainya. So ini adalah usaha kita masing-masing. So kalau kita nak sembuh, nak pulih sepenuhnya, kita yang kena berusaha mencari perawat, mencari penawar. Janganlah terlalu mengharapkan asyik perawat je nak pergi ke rumah pesakit. Perawat juga dia ada ahli keluarga, dia ada masa untuk keluarga dan sebagainya. Okay, usaha kita juga insya-Allah akan dinilai, dipandang sebagai salah satu usaha yang bermanfaat insya-Allah. Okay, so saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai penutup sebelum saya tutup majlis kelas ni, kuliah ni. Terima kasih Coach. Saya dengan ini mengucapkan terima kasih kepada peserta yang masih lagi memberi komitmen untuk menghadiri kuliah, dan kami penceramah memohon maaf sekiranya ada kami tersilap kata, terkasar bahasa, tersilap memberi maklumat. Kami mohon maaf, kami juga manusia biasa, bukan maksum, tidak lari pada kesilapan. Dan juga saya yakin para peserta yang lain, sahabat-sahabat lain, kita mendoakan semoga Allah menyembuhkan Ibu Coach Kamarul Azli. Amin. Jadi dengan itu saya serahkan semula majlis ini kepada moderator Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah hari ini sampai hari setakat ini saja untuk kelas pada malam ni. Yang mana yang ni kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan yang mana yang hadir. InsyaAllah saya akan closekan grup Google Meet ni. InsyaAllah saya mohon jugalah sedikit sebanyak sumbangan daripada tuan-tuan seikhlas hati untuk saya terus subscribe Google Premium ni. Okey, itu saja daripada saya. Tuan-tuan dah boleh left untuk Ustaz Sinar ada nak tambah? Ada, okey ya. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah tuan-tuan semua boleh start left group. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan.